الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, dan bertakwalah kepada Tuhan kamu, yakni Allah Azza wa Jalla. Satu hari akan datang kamu benar-benar akan kembali kepadanya dan akan diberitakan tentang amalan kamu, dan kamu tidak dizalimi oleh Allah dengan sesuatu yang lain. Al-Baqarah ayat 281. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia Kak Salwa dan kuasa pengurusan Kuliah Duha Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, dan rakan-rakan muslimin yang hadir, Wajib Kamarudin dan rakan-rakan yang lain, dan yang hormati seluruh kehadiran para jamaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, alhamdulillah dapat bersama kembali pada pagi ini setelah terakhir kuliah kita pada tanggal 1 Disember yang lepas. Maknanya sebulan lebih kita bercuti, dan pada pagi ini kita dapat mulakan bersama kembali. Itu pun di atas kecuaian saya mungkin telah kelewatan sekitar 14 minit 35 saat. Lebih kuranglah. Minta maaflah kerana datang turun rumah pukul 9 pagi. Timing saya pukul 9, biasa boleh sampai 9.45 di Masjid Al-Falah. Saya di antara selama inilah orang yang cukup menjaga waktu, bukan angkat diri, tapi ada bakul masuklah. Tapi hari ini 1 jam 10 minit perjalanan daripada awal keluar rumah tu sampailah ke pintu masuk ke Subang Jaya. Jam teruk pada hari ini. Sekian dimaklumkan. Namun begitu, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan ruang dan keizinan sampai ke pada pagi ini. Yang penting bukan sekadar masa dan waktu yang kita nikmati setiap hari melalui program apa kita nak hadir dan pergi, tetapi yang lebih utama
ialah Allah berikan kita masih sampai hari ini nikmat Islam dan iman. Ia masih bertapak dalam hati sanubari kita. Islam dan iman telah mencahayakan perjalanan kita. Kalau tidak kerana Islam dan iman yang mencahayakan kehidupan kita, tak ada makna sebuah kehidupan yang kita bangunkan. Tapi kan Islam, iman itulah harganya besar dan mahal si Allah Azza wa Jalla. Dan kita yakin, kita percaya selama mana kita hidup di atas dasar Islam yang kita pikul dan iman yang kita pandu, kita mandu melalui iman, insya-Allah semuanya dalam ketenangan, dalam keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Radina billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Itulah ucapan kita. Maka dalam sunnahnya kita patut ucap tu. Dalam ucapan bacaan al-Ba'thurat as-Sughra al-Kubra itu ada. Dan patut, sangat-sangat patutlah kita baca waktu pagi, waktu malam. Tak boleh 2 kali pagi, petang, kita bacalah belah mana waktu kita sesuai. Catat dalam Ma'thurat satu perkataan, radina billahi rabba. Kalau kita beramai-ramai, kita seorang-seorang, raditu billahi rabba, aku redha Allah Tuhanku, wa bil islami dinan, aku redha Islamlah agamaku, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul, aku redha Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kalimah-kalimah yang memang wajib melekat. Wajib melekat di hati jantung. Allah kita redha sebagai Tuhan, Islam kita redha sebagai pegangan hidup sampai ke mati, sampai kiamat, dan Nabi Muhammad sebagai orang yang kita paling cintai dan kita ikuti sampai bila-bila. Pada pagi ini kita nak sambung perbincangan dalam kitab yang cukup menarik bagi saya lah, dan insyaAllah bagi puan-puan semua, tuan-tuan semua. Adab membaca Al-Quran, satu kitab yang lama tetapi diolah dalam bahasa yang agak baru, iaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang terjemah sebagai adab pembaca Al-Quranul Karim. Dan tajuk kita pada pagi ini, menangis ketika membaca Al-Quran. Muka surat 70, iaitulah menangis ketika membaca Al-Quranul Karim. Kita masih dalam siri perbincangan tentang apakah di antara kewajipan kita dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Dah banyak kita bincang sebelum ini, daripada cerita bab ke-6 ini, daripada adab baca Al-Quran. Hari ini kita nak masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitulah menangis ketika membaca Al-Quran. Disebut bahasa Arab al-buka'u 'inda qira'atil Quran. Menangis ketika membaca Al-Quran. Apakah ianya perkara yang dibolehkan dalam agama, sunnah atau macam mana, atau tidak dibenarkan? Saya nak sebut di awal muqaddimah ini, dalam hukum beragama secara umum dalam hukum beragama, menangis ini tuan-tuan satu di antara rezeki utama dalam sebuah kehidupan. Menangis satu rezeki utama dalam sebuah kehidupan, apalagi menangisnya kita atas sebab iman dan Islam. Takut hari akhirat, kita menangis. Berfikir tentang soal kematian, kita menangis. Berfikir tentang soal alam kubur, alam barzakh, seorang-seorang, kita menangis. Berfikir tentang bagaimana alam mahsyar kita hadapi, kita menangis. Dan termasuk yang lain-lain kerana agama. Apakah itu benda yang tidak elok untuk kita lakukan? Saya rasa tak ada jawapan yang lebih kita boleh sebut secara fizikalnya, mudahnya, cantik sangatlah.
Daripada kita menangis kerana hilang pen, hilang iPhone contohnya, hilang phone, hilang kasut, ada baru beli, hilang kenderaan walaupun mahal. Dia menangis kehilangan harta benda daripada menangis kerana takutkan Allah, takutkan alam kubur, bimbang alam mahsyar. Pasti itu lebih baik pada segala-galanya. Tidak salah menangis hilang selipar yang mahal. Tidak salah menangis rumah tenggelam kerana banjir. Tetapi pasti bila menangis kerana takutkan ancaman neraka, menangis kerana takut alam barzakh, alam kubur, menangis kerana takut kepada saksaan yang menanti di alam neraka, pasti itu di antara tangisan yang patut dan wajar. Dan salah satu bukti yang kita boleh bawa dalam hukum beragama tentang menangis, dan itulah di antara pandangan yang dikemukakan oleh para ulama salafun salih. Yang pertama, daripada Nabi SAW, daripada riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sebut, apa kata Nabi tentang soal menangis kerana Allah, kerana agama ni? Contohnya daripada hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, ainan la tamassu mahuman nar. Dua mata dan air mata yang neraka tak sentuh. Dua air mata neraka tak akan sentuh dengan izin Allah di hari akhir. Apa dia? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Air mata yang gugur kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Menangis dia, fikir tentang macam manalah aku bila mati, amal cukup tak cukup, ya Allah, menangis kerana takut Allah. Kata Nabi, air mata yang tumpah itu neraka tak sentuh. Hujah yang besar. Yang kedua, Nabi sebut mata yang tak api neraka sentuh ialah ainun batat tahrusu fi sabilillah, iaitu air mata para pejuang yang berjuang di jalan Tuhan. Besok nak perang dengan musuh, malam ini mereka menangis, mereka berdoa meratap. Besok nak pergi perang ni, melawan musuh kerana Allah lah. Malam tu mereka bertahan, tak tidur kerana berdoa, minta kemenangan. Air mata yang tumpah pada malam itu kerana tegak agama, jangan bimbang, air mata itu akan saksi dan neraka tak sentuh. Ini satu peluang besar kepada para pejuang, mujahid lah, rakan kita yang berada di medan itu. Di medan itu, rakan kita di Palestin contohnya, rakan kita di dalam suasana peperangan yang bersifat jihad kerana Allah, mereka tak tidur malam menanti serangan musuh. Mereka nak mulakan serangan contohnya, sampai tak tidur malam, menangis pula tu, minta Allah beri kemenangan. Ingat, orang macam ni saksi di pada mahsyar nanti, neraka tak sentuh. Jadi ini hadis tentang persoalan air mata itu penting tumpahkan Allah. Dan yang kedua, hadis yang kedua yang boleh kita ambil daripada Ibnu Majah, daripada Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna hadzal qur'ana nazal bihuznin fa idza qara'tumuhu fabku fa in lam tabku fatabakau. Hadis daripada Ibnu Majah, Nabi sebut daripada seorang sahabat bernama Sa'd bin Waqqas, kata Nabi, inna hadzal qur'ana nazal bihuznin. Quran turun dalam suasana duka cita. Quran, kata Nabi, turun dalam suasana duka cita. Bihuznin makna turun dalam duka cita. Dan kata Nabi, fa idza qara'tumuhu fabku. Kalau baca Quran, kata Nabi, menangislah. Tak boleh menangis, kata Nabi, wa lam tabku fatabaka. Tak boleh menangis, buat menangis. Ini pun hadis menarik juga ni, hadis sahih. Nabi sebut Quran turun dalam keadaan duka cita. Macam mana maksudnya? Siapa yang boleh berikan saya gambaran kenapa Nabi sebut Quran turun dalam keadaan duka cita, huznin, duka cita? Antara cerita yang menarik ialah bagaimana orang-orang musyrikin Mekah menempelak Rasulullah.
dengan kata Muhammad tukang sihir. Bila Allah turunkan ayat demi ayat, bagi baca pada orang Mekah kata Muhammad ni ish tukang sihir sungguh. Bawa ayat pelik-pelik, tak pernah lihat wayang kami cerita ayat macam dia ni. Tukang sihir Muhammad. Itu menunjukkan mereka menpelak Rasulullah. Tak duka cita Nabi. Duka cita Nabi. Dan pernah Nabi menangis. Pernah Nabi menangis ketika Khadijah radhiyallahu tanya Rasulullah, apa yang berlaku ya Rasulullah? Kata Nabi, wahai Khadijah, isteriku yang tercinta, orang musyrikin memperbodohkan aku dan ayat-ayat suci Allah. Itu cerita. Menangis Nabi. Sedangkan ayat-ayat itu Allah yang punya, bukan Nabi yang buat, bukan Nabi yang tentukan. Tapi orang Mekah hina Rasulullah, dan sampai tahap dia kata Nabi adalah tukang sihir, innaka la sahirun. Tak duka cita. Dan pernah ketika yang lain orang Mekah menempelak Nabi dengan berhujah, kalau engkau Muhammad boleh bawa Quran, apa salah kami pun boleh bawa ayat yang sama. Apa yang peliknya? Datang ayat kamu, kami dengar, kami bawa ayat kami, menandingi Al-Quran kamu bawa itu, menandingi. Allah sebut dalam Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada sampai akhir. Allah cabar. Kalau benar orang Mekah melihat Quran ini satu benda yang simple, hanyalah kata-kata Muhammad, bukan kata-kata Allah, bawa mari satu surah yang sama dengan Al-Quran. Allah cabar. Nabi baca ayat itu, dan terbukti mereka tak boleh nak mencabar Al-Quran. Tak boleh, walaupun sepotong ayat, apalagi 10 huruf pun tak boleh. Mereka gagal. Tetapi mereka tetap kekeh kepala, kata kat Nabi, Muhammad orang gila pula dah. Innaka la majnun. Muhammad orang gila. Bercakap bahasa orang gila, dia keluar perkataan yang gila, termasuk Al-Quran tu. Jadi semua ni tuan-tuan, cabaran Al-Quran. Saya sebut dalam banyak tempat ceramah saya sebelum ini, kalau kita dengan Al-Quran tak berapa nak jaga, dengan Quran tak berapa nak baca, dengan Quran kita tak nak tengok makna-maknanya, dengan Quran kita tak nak kisah untuk melihat tatap makna dan bacaannya, kita sebenarnya seolah-olahnya, minta maaf bahasa saya kasar sikit, seolah macam orang musyrik Mekah lah. Seolah macam itulah, seolah-olahnya. Sedangkan kalau kita benar-benar merasai nikmat Al-Quran sebagai bacaan harian kita, maknanya cukup besar kepada kita, pengertian mendalam, berkatnya banyak, kita tak akan tinggal Quran. Quran lah rakan utama kita seharian, pagi, petang, malam, siang. Sebab itulah harga sebuah Quran. Nabi pertahankan. Ketika orang Mekah kata Nabi gila, innaka la majnun, tukang sihir, innaka la sahirun, macam-macam lah. Semua itu menggambar Quran turun dalam keadaan duka cita. Bukan gembira seronok, bukan. Yang seronoknya hanyalah kalangan sahabat yang benar-benar menerima Al-Quran. Tapi ramai yang tidak menerima Al-Quran. Majoriti tak terima. Jadi kan Nabi sebut dalam ayat ini, dalam hadis ini, inna hadzal Qur'ana nazal hasan. Quran turun dalam keadaan duka cita. Maka untuk menjadikan kita menjiwai nikmat Al-Quran, kata Nabi, fabku, kau baca Quran dengan air mata lah. Kita akan bincang kejap lagi lah. Baca Al-Quran dengan air mata. Maknanya, kita baca Al-Quran, air mata tumpah setitis dua titis. Tak boleh banyak, sikit. Tak boleh 10 titis air mata, hanya 2 titis. Kenapa tu? Aku baca Quran terasa. Apalagi dengan kefahaman dibaca, ini bukan satu perkara yang kecil. Jadi mudah-mudahan
Kita mengambil sunnah ini. Nabi kata apa? Kalau kamu tak boleh menangis, tahap tu, tak boleh menangis, fa in lam tabku fatabakau. Tak boleh menangis. Bermaksud bacalah macam mana ayat tentang neraka, tentang seksaan, tentang alam mahsyar yang menakutkan. Tak menangis, kata Nabi. Fatabakau, buat-buat menangis. Tahap tu Nabi ajar kita, buat-buat menangis. Tak apa. Seolah-olahnya kita berlakon menangis kerana Quran, tak ada masalah. Kan Allah sedia mengetahui rahsia hati kita. Itu menunjukkan besarnya harga air mata. Maka dalam bicara kita pada pagi ini, kita nak tengok tentang tajuk menangis ketika baca Al-Quran. Penjelasan tentang aspek yang boleh membuatkan seorang menangis ketika baca Al-Quran ialah dijelaskan dalam 2 fasal sebelum ini. Ia adalah sifat bagi arifin serta syiar para salihin. Kita kena ingat bahawa tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, orang-orang yang benar-benar faham tentang Al-Quran, kalangan Al-Arifin. Al-Arifin ni siapa? Orang yang benar-benar faham, orang yang benar-benar tahu tentang Al-Quran dan seluk beluknya. Ini pakar-pakar lah, bukan kita lah. Orang yang bila baca tu, ayat tu terus meresap dengan maknanya sekali. Bukan kita lah. Pasti di kalangan para alim ulama. Lagilah mereka pula orang Arab, berbahasa Arab. Bila mereka baca ayat itu masuk menusuk terus dalam hati jantung. Ini orang-orang suka arifin. Dan termasuklah kata pengarang kitab kita, syiar bagi para salihin. Ini mungkin kita. Kita tidak al-arifin macam para alim ulama yang begitu mendalam, pengetahuan tajam, pemikiran Al-Quran. Tapi kita mungkin masuk kalangan as-salihin. Sebab as-salihin makna orang salih. Mungkin dia bukan ulama, tapi dia orang jaga ibadat, salih. Dia bukan orang hafal Quran 30 juzuk, tapi dia jaga ibadat ilmu, salih. Dia tidak seorang alim, tapi dia seorang peniaga, tapi dia ada ilmu di dada. Ini masuk orang salih. Jadi perempuan ni masuk dalam orang salih. Walau perempuan bukan ustazah, bukan boleh bahasa Arab, tak faham pun ayat dibaca dengan mudah, tetapi perempuan ada nilai iman, ilmu di dada, konsisten iman, cari ilmu malam siang, baca kitab, belajar ilmu, soleh. Dan orang yang soleh pun termasuk orang itu sepatutnya seolah-olahnya kena menangis bila baca Al-Quranul Karim. Maka inilah di antara sebabnya Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a, iaitu dalam ayat surah Al-Isra ayat 109. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dan mereka menundukkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Bila mereka baca Quran, air mata mengiringi saat mereka baca itu, dengan menunduk pandangan dan khusyuk dalam hati. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kita ambil contoh yang real. Dan sejarah semacam itu mungkin nak berulang susah. Tambah di zaman-zaman kita lah, zaman kita ni. Tapi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak menangis bila baca Al-Quranul Karim. Dia dua keadaan Uthman ini bin Affan radhiyallahu anhu. Pertama, dia cepat menangis bila baca Quran, dan cepat juga menangis bila dengar tentang cerita-cerita kiamat hari akhirat ataupun kematian. Dia bila dengar hal kematian, ayat tentang kematian, bicara hal mati, hal kubur, dia tak boleh tahan air mata dan menangis pelik, sungguh-sungguh menangis. Yang kedua, bila baca Quran.
satu hari tentang soal dia kematian. Dengan hal kematian, dia menangis bila Nabi baca hadis tentang kematian. Maksud Nabi cerita hal kematian, alam kubur. Lalu dia menangis, dan menangisnya daripada permulaan tak bunyi apa-apa, tapi esakan tu makin kuat. Makin kuat, sahabat terkejut. Lalu mereka paling pada Uthman, dia lihat Uthman sedang tunduk kepala dan menangis. Riwayat sebut, sahabat tanya Uthman, "Ma bika ya Uthman?" Maksudnya, apa pasal? Apa yang berlaku Uthman? Lalu Uthman kata, "Demi Allah, ketika aku mendengar Nabi bercakap tentang alam kubur, iaitu kematian lah, alam kubur," kata Uthman, "aku takut kalau aku gagal melepasi alam kubur dengan mudah." Alam barzakh, alam kubur, alam barzakh lah. Kata Uthman, "aku takut kalau aku gagal melepasi alam barzakh dengan cara mudah." Maksudnya apa? Aku diseksa di alam kubur aku. Aku takut. Sebab kata Uthman, aku pernah dengar Nabi bersabda. Dia sebut balik apa dia pernah sebut berapa lama dahulu. Sebab Nabi pernah bersabda, Nabi kata, "Innal qabra awwalu manazilil akhirati. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad." Hadis Nabi pernah sebut macam tu. Dan pernah sebut kepada Uthman ingat balik. Dia kata, sebab Nabi pernah ingatkan kepada kita semua. Kalau kamu lupa ke? Antara kata Nabi, kubur adalah rumah kediaman pertama di alam mahsyar. Kubur adalah kediaman pertama kita di alam mahsyar. Siapa yang berjaya di alam kuburnya, selepas itu tenang, bahagia dan mudah. Manakala alam kubur dia berjaya hadapi dengan tenang, berjaya dan maksud yang lain, dan alam barzakh-nya tak ada masalah. Selepas itu semuanya mudah belaka. Tapi Nabi sebut, "Fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad." Tapi siapa yang gagal di alam barzakhnya, siapa yang gagal di alam barzakhnya, jalan kemudian terlalu susah dan payah untuk dia lalui. Hadis ini melekat dalam hati Uthman. Maka dia menangis sebab dia terasa insaf. Itulah Uthman bin Affan. Yang saya nak kait dengan Quran tadi. Sebab itulah kata riwayatnya, dia sahabat tanya Uthman ke menangis, dia kata apa? Dia kata, bila aku baca Quran, aku merasakan Quran, aku bercakap dengannya. Tetapi aku bimbang kalau Quran tak kenal aku. Aku bila baca, aku merasa Quran, aku bercakap dengan dia. Tapi aku bimbang Quran tak kenal aku. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya tak tahulah. Saya sebut ini untuk saya, bukan orang lain. Tapi berkait bongsi ilmu. Sampai tahap tu dia merasakan Quran bimbang tak kenal aku. Kita, tuan-tuan, apakah ada kebimbangan itu sampai saat kita hidup hari ini? Dah puluhan tahun, dah berapa banyak lama, perasan ke tidak satu soalan kita letak dalam hati kita, Quran kenal aku ke tidak ni? Quran kenal aku ke tidak ni? Maksudnya ialah ditakuti sampai ketika nanti Quran tidak membantu kita di padang mahsyar. Sedangkan tuan-tuan kena ingat, saya dah sebut acap kali di sini, ulang balik sedikit pada pagi ini kalimahnya, tidakkah di hari akhirat nanti, saat bila kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, yang pada masa itu anak-anak kita tak boleh tolong kita,
isteri suami yang kita sayang, kasih puluhan tahun hidup bersama, tak boleh bantu kita. Tapi ingat, Quran boleh tolong kita sebenarnya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi yawmal qiyamah. Nabi sebut, hadis Muslim. Quran boleh datang di hari kiamat untuk tolong kamu, bantu kita. Nak tolong bantu, kenal. Kalau tak kenal, tolong apa? Kita biasa dalam hidup ini, kita tolong orang biasa kita kenal lah. Bila kenal, mudah nak bantu. Kawan kita lama tak jumpa, tapi kita pernah kenal. Di pada masyarakat kata Nabi, Quran boleh tolong kita. Tapi kalau Quran tak kenal kita, kamu siapa? Kamu hidup puluhan tahun hidup, tak pernah kenal, tak baca aku pun. Tak pernah pun pegang mushaf. Tak pernah hafal pun satu ayat. Tak pernah nak buka Quran. Siapa kamu? Quran boleh hujah macam kita, puan-puan. Quran hidup. Kalamullah. Bila kalamullah hidup, Allah boleh anugerahkan Quran di padang mahsyar untuk bercakap-cakap dengan kita. Allah punya ketentuan. Jadi suatu Osman dia merasai semua itu. Jadi mudah-mudahan bila kita bicara bab Quran, tuan-tuan, saya bercakap ini nak mengajak kita semua, saya termasuk. Sebab kalaupun kita bukanlah hafal Al-Quran, bukanlah orang ingat Quran secara keseluruhan, bahkan tak pun hafal Quran, tapi mengekali sifat suka membaca, mengekali akhlak suka baca Al-Quran, bukan kecil mana kepada kita. Kalaupun kita tidak hafal kerana faktor usia, faktor umur, mungkin faktor kita zaman awal muda, tak fokus dengan sebab tertentu, tak apa, biarlah, zari lama berlama. Tapi mengekali dalam usia kita hari ini dengan Al-Quran, bacaan, baca demi baca, malam siang, banyak kepentingan kita akan dapat, insyaAllah. Apalagi kita usaha, tanpa kita cuai, usaha. Tak boleh macam mana kita usaha. Dah kita tahap kita rasa dah tak berapa kuat dah, usaha. Sebab kita nak pada Al-Quran sebagai bacaan harian kita. InsyaAllah Allah tidak akan menjadikan kita kehilangan segala-galanya. Percayalah tuan-tuan, harga Quran bagi orang beriman amat besar sekali. Sebab itulah maka Osman begitulah keadaan. Maka ayat ini Allah sebut kepada kita apa dia? Wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'. Allah sebut ni. Allah sebut dalam Al-Isra 1:9 sifat orang beriman macam mana? Dia baca Quran, wajah tunduk sambil memahami, menangis, dan kemudian khusyuk dengan maksud ayat dibacakan tadi. Insaf. Banyak hadis dan asar salaf yang diriwayatkan mengenai situasi ini, antaranya sebuah hadis yang kita baca dah tadi. Saya dah baca tadi, saya awalkan sebab saya duk tengok kepada satu nota yang saya buka depan saya, yang dituliskan oleh seorang ulama yang lain, dan disebut dalam kitab tuan-tuan itu, Iqra'ul Qur'ana wabku fa'illam tabku fatabaka. Saya dah ulas tadi. Bacalah Quran dan menangislah bila membaca. Tak boleh menangis, buat-buat menangis. Diriwayatkan daripada Umar ibn Al-Khattab, bila pernah solat subuh berjemaah, membaca Al-Quran, membaca lalu baca surah Yusuf. Kemudian beliau menangis sehingga air mata mengalir jatuh di atas tulang selangkanya. Di riwayat lain, perkara tersebut berlaku dalam salat Isya dan menunjukkan ia berlaku berulang kali. Dalam riwayat yang lain pula menyatakan beliau menangis sehingga tangisannya didengari dari belakang saf-saf salat. Cerita Uthman saya bawakan tadi, itulah ceritanya. Riwayat daripada kitab kita baca tentang Umar pula, pun sama Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar radhiyallahu, tuan-tuan, kalau ikut kepada fakta sejarah hidupnya, dia memang saat dia namul Islam,
dalam peristiwa yang kita semua tahu daripada kalangan bicara para guru kita, dalam cerita yang betul-betul sahih diceritakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sebelum daripada Islam dia tak pernah nak menangis dalam apa situasi. Tak menangis dia. Tetapi bila hari meluk Islam, bila dia tampak adiknya Fatimah bintu Al-Khattab sampai luka dan berdarah muka adiknya, dan adiknya ketika sedang memegang satu mushaf Al-Quran yang tertera di atas pelepah pelepah tamar. Ada yang kata pelepah tamar dan seumpamanya, yang penting tertulis begitu ayatnya, jatuh. Umar kejar nak pegang. Lalu adik kata tak boleh. Dalam tengah sakit dia kata tak boleh, wahai Umar, abang yang tercinta, tak layak pegang, ini ayat suci. Lalu Umar minta izin, akhirnya pegang juga. Dia baca saja surah Taha, ma anzalna alaika al-Quran litashqa, sehinggalah 2 ayat 3 ayat kemudian Umar terus tumpah air matanya. Umar terus tumpah air mata, seolah-olah ayat Al-Quran dibacakan itu meresapi jantung hati sampai air mata menitis, yang dia tak pernah nak menitis air mata dalam bab-bab macam tu. Kerana jiwanya jiwa yang kuat. Dipukul orang ke, sejarah lama dia lah, pukul orang macam-macam, dia tak pernah sedih, gembira dia. Tapi hari itu dia bila baca ayat Allah daripada surah Taha, air mata tumpah. Saat tumpah air mata tanya, di mana Muhammad? Seolah-olahnya ayat Quran itu dah mula meresap dalam jantung hati dan telah memaniskan iman di dada, telah memaniskan dadanya. Ditanya, di mana Muhammad? Sebab dia tahu ayat yang dibaca ini bukan satu benda yang biasa, luar biasa ni. Meresap maksud Taha itu, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, kami tidak turun Quran untuk membawa kecelakaan, kata Allah. Tak celaka dengan Quran ni, tak celaka. Menyebabkan ditanya mana Nabi. Adiknya rasa gerun juga pada masa itu, dalam was-was juga nak beritahu Nabi. Tapi adiknya ambil sikap diam diri sekejap, kecuali datang seorang hamba Allah di celah pintu yang dia sedang bersembunyi. Sahabat Nabi menyatakan, ya Nabi ada di rumah sekian-sekian. Dia yakin Umar ini bukan Umar sejam yang lepas. Umar sekarang Umar yang baru, berwajah baru. Maksudnya ada nilai sikit bertambah keimanan, ada iman sikit. Oleh masih kufur tapi dah nampak riak iman itu. Diceritakan Nabi di rumah Al-Arqam, Abil Arqam sekian. Umar pergi. Yang penting Umar Islam. Kesan daripada membaca sepatah 2 ayat, air mata tumpah. Maka sejarah disebut, dalam sejarahnya disebut bahawa Umar mengekali air mata tumpah dalam banyak keadaan, termasuklah ketika dibaca Al-Quran, baik ketika sembahyang, di luar salat. Dan cerita dirakamkan Imam Nawawi ini tentang dia dalam salat. Riwayat ada sebut dia ketika imamkan salat dibaca surah Yusuf. Ada yang kata ketika sembahyang subuh berjemaah. Ada yang kata sembahyang isyak, macam-macam. Tapi yang penting ceritanya adalah Umar menangis bila membaca Al-Quran sehingga dia tak mampu nak membaca ayat-ayat seterusnya. Ada riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam riwayat yang lain tentang Umar. Kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kashaf an Haqaiq Ghawamid At-Tanzil disebut Umar radhiyallahu anhu satu ketika pernah dia terlekat dengan satu ayat, tak boleh pergi. Maksud dia baca ayat itu sampai tak bergerak. Sebab apa? Sebab dia menjiwai, merasai makna ayat dibacakan itu. Tak boleh bergerak jauh. Contoh kita ambil, sebab dalam cerita ini tak disebut ayat mana. Disebut satu ayat, dia tak boleh bergerak jauh. Kita ambil contoh mudahnya. Kita baca ayat
Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Berhenti kat situ, tak boleh pergi. Tak boleh sambung dah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Patut sambung. Wa akhrajatil ardu azqalaha. Patutnya sambunglah. Tapi bila kita baca ayat tu, idza zulzilatil ardu zilzalaha, maknanya apabila Allah goncangkan bumi dengan kegoncangan yang dahsyat, jadikan kita boleh nak bergerak lebih jauh. Ulang tu juga sampai 16 kali contohnya. Umar pernah macam tu. Sehingga dia mula menangis, saf-saf di belakangnya kedengaran Umar menangis. Sebab itulah kata setengah ulama yang lain, sekuat-kuat hati Umar ini dalam soal kehidupan dia sebelum masa jahiliah, kerana Al-Quran, dia tumpah air mata. Sekuat-kuat hati dia payah air mata nak tumpah Umar ni, Al-Khattab radhiyallahu, tetapi kan ayat Quran sepatah air mata tumpah. Sebab kita hari ini, saya sebut cerita bukan apa, saya nak kaitkan dengan kita. Kita pada tuan-tuan, kalau kita susah nak tumpah air mata dalam suasana kehidupan kita, ada macam tu. Cerita tentang sakit ke, ibu sakit, mak tak sihat ke, masuk hospital ke, air mata tak tumpah. Berita ayah meninggal, ada orang mata tak tumpah. Saya tak katakan kepala, tak, tapi mungkin jiwanya dia sedih tapi air mata susah tumpah. Tetapi sebenarnya kalau kita boleh air mata tak tumpah kerana peristiwa sedih, patutnya Al-Quran kita tumpahkan air mata. Sepatutnya. Sebab itulah orang yang sedia tumpah air mata kerana baca Quran, anda orang yang ada saham dan bakti yang besar. Kerana itu saham besar. Berbakti dengan Al-Quran dengan cara itu tidak akan mengecewakan kita si Allah Azza wa Jalla. Ada sahamnya. Jadi kita kena usahakanlah. Baik. Dalam riwayat daripada Abu Raja, katanya, ini cerita tentang sahabat lain. Abu Raja ini sahabat Nabi, cerita tentang siapa? Tentang Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, anak kepada Al-Abbas, pak saudara Nabi. Sepupu Nabi, diriwayatkan, ra'aitu bin Abbasin wa tahta ainaihi mithlu syirakil bali minad dumu'i. Abu Raja ini sahabat lain, dia cerita tentang Ibn Abbas. Apa cerita Ibn Abbas ni? Dia kata, aku tengok Ibn Abbas, aku tengok pada Ibn Abbas ini, di bawah matanya terdapat garisan seperti tali selipar yang usang disebabkan air mata yang mengalir. Seolah-olahnya kata ke dia, aku perhati Ibn Abbas ni daripada hidup sampai ke matinya. Ni sahabat cerita ni, dia perhati Ibn Abbas, dia kata di bawah kelopak mata Ibn Abbas ada satu macam garisan. Garisan macam mana? Mithlu syirakil bali, tali selipar yang usang. Yalah, saya pun nak cerita lebih tak boleh, tapi ada satu garisan di bawah kelopak mata. Kenapa tu? Kata beliau, kerana Ibn Abbas ini orang yang banyak menangis bila baca Quran. Dari kesan dia menangis kerana baca Quran itu, ada tanda yang dia ni bertanda begitu kerana menangis kerana baca Quran. Jadi Abu Raja kata, itulah Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Wallahu alam. Itu pengalaman sahabat. Tengok sahabat yang lain. Tuan-tuan sekalian, soal tanda tak tanda ini bukan soal besar mana, bukan isu, dan tidak menjadi satu benda yang wajib ada tanda. Sebab yang penting Allah Maha mengetahui. Kita baca Quran banyak mana, menangis banyak, Allah Maha mengetahui. Serah pada Allah Azza wa Jalla. Cuma mungkin itu hikmahnya, nak tunjuk sahabat macam Nabi, orang yang kuat menangis baca, ada tanda. Orang lain perasan. Kata Abu Raja, aku tengok Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Diriwayat daripada Abu Saleh, saya tak dapat nak siapa Abu Saleh, tak dapat pastikan siapa. Cuba duk tengok daripada beberapa pandangan siapa Abu Saleh ini. Tapi kalau tengok kepada ceritanya, mungkin sahabat juga. Cerita daripada Abu Saleh seorang sahabat juga, sebab ada nas bahasa Arab ni yang
yang tuan-tuan ada sekalian, nas bahasa Melayu. Saya ada nas bahasa Arab daripada tulisan-tulisan yang lama daripada iPad saya ini, dengan skip buat kajian bacaan. Al-Tirmidzi sebut bagaimana Abu Saleh ini mungkin sahabat. Dicerita apa? Dia kata, qadima nasun min ahli al-Yaman ala Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu faja'alu yaqra'una al-Qur'ana wa yabkuna faqala Abu Bakar As-Siddiq hakadha kunna. Cerita berlaku bila ni? Ketika mana Abu Bakar jadi khalifah yang pertama setelah menjadi galang ganti Nabi SAW wafat. Abu Bakar khalifah yang pertama. Jadi satu hari datang orang Yaman masuk ke kota Madinah. Apa yang berlaku? Mereka datang kepada Abu Bakar bertemu sebagai khalifah, Khalifatul Mukminin, Amir al-Mukminin. Akhirnya orang Yaman ni datang sekelompok. Maksudnya ramai lah, bukan seorang dua, ramai, rombongan datang kepada Abu Bakar. Dan akhirnya kata riwayat ini, faja'alu yaqra'una al-Qur'ana wa yabkun. Orang Yaman ini mereka baca Quran dengan air mata menangis juga. Mereka baca Quran, air mata tumpah. Abu Bakar tengok, tetamu dia lah ni, tetamu dia daripada Yaman. Abu Bakar tengok baca Quran menangis. Abu Bakar kata apa? Hakadha kunna. Bahasa mudahnya, itulah kami ketika bersama Nabi dahulu dan hari ini. Maksudnya amalan menangis ini kami dah bersama Nabi dah, dulu dan sekarang ini. Maksud Abu Bakar mengiyakan apa yang dilakukan orang Yaman baca Quran menangis itu. Abu Bakar mengiyakan, itulah sejarah kami dengan Nabi sampai hari ini. Hakadha kunna. Dalam riwayat yang lain disebutkan Ibn Hisham, dalam riwayat daripada keluar kitab inilah, daripada riwayat lain, Ibn Hisham berkata bahawa mereka juga dengar Abu Bakar menangis. Ahli Yaman tadi, satu ketika yang mereka dengar Abu Bakar menangis, Abu Bakar lebih kuat menangis daripada mereka menangis bila baca Quran. Abu Bakar lebih kuat menangis. Maksudnya apa? Abu Bakar walaupun dia seorang dia, tangisannya lebih pada kelompok yang ramai di Yaman tadi. Sebab apa? Abu Bakar menjiwai apa yang dia baca. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah satu ketika diriwayatkan ketika Nabi SAW sakit dan tak mampu nak solat, mengimamkan solat, pernah Abu Bakar diminta jadi imam. Melalui siapa? Aisyah lah, anak Abu Bakar. Aisyah kan isteri Nabi. Lalu Nabi kata kepada Aisyah, Asma, wahai Aisyah, engkau suruhlah ayah kamu jadi imamkan solat subuh ini. Aku dah tak larat nak jadi imam dah. Ini hari-hari akhir Nabi. Nabi tak mampu nak berdiri dah, tak boleh imam sembahyang. Lalu kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, minta Abu Bakar, mertua dia lah, ayah Aisyah, imamkan solat. Tapi kata Aisyah, ya Rasulullah, kamu kan tahu Abu Bakar ni orang yang jiwanya halus, lembut. Kalau dia baca Quran, dia payah nak berganjak ayat yang lain. Sebab apa? Menangis panjang. Ayat, baca satu ayat, dia menangis lama. Jadi Aisyah rasa bimbang lah. Kok Abu Bakar bila jadi imam solat subuh, panjang pula solat, kerana apa? Menangisnya panjang sama. Abu Bakar begitu sifatnya. Ini menunjuk kepada kita tuan-tuan, menangis baca Quran ini sesuatu yang dianggap mulia dalam Islam. Baik, kemudian kita tengok sikit lagi. Saya nak habiskan juga paragraf ini. Diriwayatkan daripada Hisham, Ibn Hisham lah. Yang kata Hisham ni, Ibn Hisham, iaitu orang yang banyak meriwayatkan sirah Nabi. Ibn Hisham namanya. Sekejap, saya nak saya duk pandang juga kitab bahasa Arab ni. Diriwayatkan daripada kitab Ibn Hisham, katanya, kadang-kadang aku dapat mendengar tangisan Muhammad bin Sirin waktu malam kita sedang bersolat. Ini Ibn Hisham cerita tentang seorang ulama. Ulama mana? Ulama
yang datang kemudianlah di kalangan tabi'in, namanya Muhammad bin Sirin. Ini ulama besar nama Muhammad bin Sirin, sejarahnya panjang. Kata Ibn Syam, aku biasa dengar ketika Muhammad bin Sirin baca Quran belah malam, dia menangis ketika sedang bersolat. Ini cerita pengalaman ulama-ulama silam. Mereka pati sama mereka, didapati kata Ibn Syam, aku dengar Muhammad bin Sirin kalau dia solat, dia menangis ketika solatnya. Terdengar. Sebenarnya banyak lagi asar yang menceritakan tentang hal ini dan tak terhitung bilangannya. Makna cerita sahabat menangis ke, ulama menangis kita baca Quran banyak sangat. Kata pengarang kitab siapa ni? Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Apa yang kami kemukakan dan tunjukkan tadi sudah memadai. Dengan cerita tadi dah cukuplah. Rumusannya, air mata tumpah bila baca Quran, suatu rezeki, satu nikmat, satu kelebihan yang penuh dengan maksud yang tersirat, apa yang tersurat. Maka tuan-tuan, penghujungnya kita nak tamatkan kerana masa dah sampai. Penghujungnya, paragraf terakhir daripada kitab kita, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Siapa ni? Imam Al-Ghazali lah pengarang kitab besar Ihya Ulumuddin, kitab yang masyhur. Ini dengar kata-kata beliau. Imam Hamid Ghazali berkata, menangis digalakkan semasa membaca dan mendengar baca Al-Quran. Jadi Imam Ghazali kata, menangis digalakkan ketika membaca, kita yang baca menangis. Termasuklah ketika kita dengar orang baca Quran. Ini penjiwaan yang terlalu besar, tuan-tuan. Saya dengar Tuan Haji Komarudin baca Quran contohnya. Kalau saya dekat dengan dia lah, rapat dengan dia, mungkin dalam masjid, saya dengar dia baca, saya tumpah menangis. Dibaca ayat tentang kiamat, dibaca ayat tentang seksa neraka, dibaca tentang sejarah jahatan orang dahulu dalam Quran. Saya yang dengar tu menangis, air mata menitis. Digalakkan kata Imam Al-Ghazali bagi membaca dan mendengar. Patutlah kita, kalau kita mampu dengar orang baca, orang yang baca dengan tarannum baik, kita dengar. Tak payah berlawan baca lah. Mudah-mudahan kita dengar dia baca sampai satu tahap bacaannya kita insaf. Ini kata Imam Al-Ghazali rahmatullah. Beliau berkata lagi, cara untuk mendapatkannya ialah seorang perlu menghadirkan perasaan sedih dalam hati dengan merenung peringatan, ancaman keras dan janji yang terdapat dalamnya. Memang patutlah memahami Al-Quran satu rezeki. Satu rezeki bila kita dengar ayat Quran orang baca, kita baca Allahu Akbar, kita boleh pasang makna. Patutlah tuan-tuan depan saya pada ini beruntunglah kalau puan-puan orang yang baca Quran faham, beruntung. Okey ustaz, saya ni orang tidak Arab, kita baca Quran tengok mana, insya-Allah pun ada kebaikan. Bila tengok mana, kita akan faham apa yang dibacakan itu. Kemudian dia merenung pula ketidakpedulian pada semua perkara tadi. Jika para sedih dan tangisan tidak dalam dialaminya seperti dialami dengan khawas, maka menangislah disebabkan kecuaian. Patut Imam Ghazali, kalau kita tak menangis, tak boleh menangis. Kita patut menangis tu. Menangis apa? Menangis kerana kita tak menangis. Kenapa aku baca Quran tak menangis ni? Menangis kerana tak menangis baca Quran. Boleh faham ke tu? Maksudnya ialah, aku baca Quran ni, kenapa tak menangis pada ayat neraka? Kita patut menangis kerana kita tidak boleh menangis. Nah, kalau faham tu kita berhenti. Tak faham sambung lagi, tapi bukan sekarang. Itu payah tu. Baca Quran tak faham, baca Quran tak menangis-nangis. Patut kata kita kena menangis, sebab kita tak menangis. Mudah-mudahan kita jadi orang yang faham dan boleh menangis akhir insya-Allah. Amin rabbal alamin. Itulah sekadar pertemuan pada pagi ini di atas masa yang berbaki, walaupun tidaklah sampai 1 jam, lebih kuranglah 57 minit kita berceramah pada pagi ini. Madailah, saya pun tahu bila masa dah sampai 11 ini, mungkin satu tempoh masa sesuai untuk kita tinggalkan majlis atau urusan itu. Mudah-mudahan dia bukan soal panjang pendek ceramah, yang pentinglah masuk dalam hati jantung, faham kita bersama. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan Al-Quran jantung hati kita, Al-Quran panduan kita, Al-Quran penyelamat kita, Al-Quran kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Telah sekadar bertemu lagi insya-Allah kuliah akan datang 2 minggu lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran bertapak dalam hati sanubari kami. Allahumma ahyina bil Quran, hidupkan kami bersama Al-Quran. Wa amitna bil Quran, dan matikan bersama Al-Quran. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Kalau Tuhan kami yang mendengar doa-doa dan munajat kami. Allahumma ghafir lana dhunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa ibu ayah kami. Kama rabbawna sighara, bagaimana mereka didik kami dari kecil hingga dewasanya kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Kalau Tuhan kami yang mendengar bicara kami, mendengar intihan kami, mendengar doa-doa kami, munajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami berilah kepada kami dunia yang bahagia membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami, wa qina azabannar, dan jauhkan kami Allah dari bakaran neraka yang bernyala-nyala yang menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi